Okay, kita seterusnya, sesi seterusnya iaitu sesi kelima, sesi terakhir pada pagi ini, okay, iaitu kita akan sentuh berkenaan dengan rujukan dalam tesis lah, okay. Saya share screen. Okay. Okay, nampak? Okay. Rujukan tesis ataupun rujukan kerja-kerja akademik, dia ada dua jenis. Yang pertama ialah rujukan dalam teks dan yang kedua ialah senarai rujukan. Okay. Ataupun rujukan di belakang lah. Okay. Yang pertama ialah rujukan dalam teks. Penulisan rujukan dalam teks memberi kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui sumber dan mendapatkan maklumat yang mengenainya. Selalu hendaklah menggunakan sistem pengarang tarikh secara berterusan dalam penulisannya. Sistem pengarang tarikh ni bahasa Inggerisnya ialah auto-date system. Auto dan date. Okay, date situ ialah tahun lah. Walaupun di sini nama dia pengarang tarikh. Tapi sebenarnya pengarang tahun. Okay. Bentuk asas dalam rujukan menggunakan sistem pengarang tarikh. Gaya UKM hendaklah mengandungi nama pengarang dan tarikh seperti berikut. Contohnya macam ni lah. Hawking, kurungan 2012 ataupun Hawking tanpa kurungan 2012. Dia dalam kurungan Muhammad Fuad 2010 dan atau Muhammad Fuad dalam kurungan 2010. Okay. Nama pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja tanpa paraf ataupun initial. Okay. So kalau macam dalam teks, kalau macam awak nak buat rujukan, hanya ambil nama keluarga dia saja. Contohnya David Beckham. Okay, David Beckham, kita ambil Beckham sahaja. Beckham 2012 atau Beckham 2010. Okay. Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga atau nama yang dikenali. Contohnya macam Syafi'i. Bukannya Imam Syafi'i. Syafi'i saja. Lepas tu Al-Bukhari, Muslim, apa-apalah yang terkenal. Kadang-kadang macam Syafi'i tak pasti dia nama keluarga atau tidak. Al-Bukhari bukan nama keluarga, dia nama tempat. Bukhara. Okay. Imam Muslim pun sama. Imam Muslim dia nama family dia. Al-Tabari dia bukan nama family tapi nama tempat dia. Al-Dimashqi, Al-Makki, apa lagi? Al-Andalusi, macam-macam lah nama-nama yang terkenal. Ibn Khaldun, so nama-nama yang terkenal dia lah. Okay. Nama pengarang Melayu hendaklah menggunakan nama diri pengarang. Nama pengarang Cina hendaklah menggunakan nama keluarga. Okay, contohnya kalau macam Melayu, nama-nama dia ialah Nur Azlan Ghazali ataupun macam nama saya ialah Nur Safwan Cheno. Tapi untuk dalam teks hanya boleh letak nama Nur Azlan ataupun Nur Safwan saja. So tak perlu bin lah. Okay. Kalau Cina, Chan Ngai Weng. Okay. Dia tulis sebagai Chan 2011 ataupun Chan Ngai Weng 2011. Okay. Mudah macam tu je. Boleh jelas Kalau nama orang putih,
Nama barat, dia ada nama family name. So kita kena letak nama family name dia lah di depan. Kalau orang Arab, family name ataupun nama yang terkenal. Yang biasa orang kenal dengan nama tu lah, nama ulama tersebut. So dia berbeza dengan nama orang putih. Orang putih dia tak ada nama gelaran. Dia tak ada nama yang dikenali. Lakop ataupun apa-apalah. Okey, kalau Melayu pakai nama dia sendiri. Kalau nama dia tu ada banyak askara, ada banyak Nur Natasha Alia Puteri sekian, ambil nama dia penuh. Nama ayah dia tak perlu ambil. Bella, tak perlu ambil lah Bella tu. Ambil nama dia saja. Puteri sekian. Lindungan bulan ke apa. Okey, boleh letak nama dia lah. Okay, kalau macam nama Cina, kita tak nama family dia. Macam Lee Chong Wei, nama family dia ialah Lee. L-E-E. So nama dia pun dah memadai. Okay, macam ni kan Chan dengan Wei, nama family dia dah Chan. Kita letak Chan lah 2011. Tapi kalau macam dalam penulisan awak tu ada 10 orang Chan. Chan dengan Wei lah, Chan Mali Chan lah semua tu. So kena ambil nama penuh lah. Chan dengan Wei. Okay. Pengarang tunggal, nama pengarang diikuti dengan tahun penerbitan, ditulis dalam teks pada tempat yang berkenaan. Okey, dia ada 3 keadaan, sama ada di depan, di tengah ataupun di belakang dalam teks tersebut. Jika nama depan, contohnya macam Red 2012 membuktikan sekian, dia ada depan sekali lah, nama dia ada depan sekali. Okay. Menurut Ibn Khaldun 2012 membuktikan sekian. Merupakan sebahagian daripada pemerihalan, nyatakan tahun penerbitannya dalam kurungan. Okay. Sebab dia sebahagian daripada pemerihalan. Kalau dalam kajian yang menggunakan mengenai pengajaran dan pelajaran matematik, okay, so boleh letak di belakang. Jika nama pengarang bukan merupakan sebahagian daripada pemerihalan, tuliskan nama pengarang dan tahun tanpa koma dalam tanda kurung. Okay, macam ni lah. Dia duduk depan, duduk tengah, duduk belakang. Okay. Dalam tahun 2012, Lokman mengkaji pun boleh. Buat yang 4 macam ni lah. Apabila nama pengarang dan tahun adalah sebahagian daripada bahan perbincangan, tanda kurung tidak diperlukan. Okay. Dalam kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran, Syahrir 2010 memberi pandangan. Syahrir turut menyatakan, okay, jika dalam satu perenggan, tahun tidak perlu dinyatakan dalam rujukan seterusnya selagi kajian itu tidak diselangi dengan kajian lain yang dirujuk dalam penulisan itu. So, rujukan awak tu berturut. Nak quoting yang benda yang sama, orang yang sama, so tak perlu mentionkan kali kedua lah 2010 ni. Tahun-tahun ni tak perlu nyatakan sekali je. Kalau dalam perenggan yang sama, berturut dan tidak diselangi oleh rujukan lain. Dia kena buat macam ni. Okay. Jika pengarang bersama, tadi yang pengarang seorang. Jika pengarang bersama, untuk rujukan yang pengarangnya ada 2 atau 3 orang, nyatakan kedua-dua nama pengarang itu setiap kali dirujuk dalam teks. Contohnya Abdul Razak dan Abu Osman 2009 telah memberi takrif. Seperti yang telah dibuktikan Abdul Rahman dan Asmah 2009. Fahrudin, Abdullah Marwi dan Hidayatul telah mentakrifkan lalat silaturahmi sebagai sekian-sekian. Jika 2 orang dan 3 orang, kita boleh buat dan lagi. Dan ataupun tanda simbol. Okay. Kataan dan ataupun tanda simbol. Biasanya dan ni dia di luar kurungan. Kalau tanda simbol ni kita masuk dalam kurungan.
Sana kurungan-kurungan tu. Okey. Untuk rujukan yang pengarangnya lebih daripada 3 orang, tulis nama pengarang pertama sahaja diikuti dengan et al. Dan tahun. Et al. Okey. Safaratul et al. 2011 menerangkan secara terperinci tentang sekian-sekian. Telah menurunkan kerosakan DNA oksidif seperti Balkis et al. So ramai penulis lah ni. Lebih daripada 3 orang, 4 orang, 5 orang dan seterusnya. Okey, so kena tulis macam tu lah et al. Jika institusi, organisasi atau jatuh kuasa sebagai pengarang, contohnya JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, kena tulis penuh lah. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 2010. Ataupun apa dia, kerajaan ataupun Kementerian Pelajaran Malaysia. Dia buat modul ke buat apa, so kita boleh tulis rujukan macam ni. Jabatan standard ataupun kisahlah apa-apa jabatan pengangkutan jalan ke apa, so boleh ni lah. Okay. Contoh nama pengarang institusi seperti persatuan, agensi kerajaan boleh disingkatkan. Kalau macam kali pertama tu tak payah disingkatkan lah, kali kedua tu baru boleh disingkatkan. Contohnya DBP, kita boleh buat dalam bahasa dalam pustaka ni kita buat DBP. Lepas tu kalau macam Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Negara, JKKPN, kita boleh pendek macam tu. JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan Raya, dia boleh tulis JPJ. Kalau JAKIM pun kita boleh ringkaskan dia, boleh singkatkan dia lah. Okey. Jika tanpa pengarang, rujukan daripada pengarang yang tidak diketahui dia tulis seperti berikut. Anon 2012 ataupun Anon 2012 dalam kurungan ataupun di luar kurungan. Anon ni ialah singkatan daripada anonymous. Macam Anon ni. Okay, tapi anonymous. Okay. Pengarang sama nama. Okay, kalau macam tadi saya kata Chan Ngai Wing, Chan Mali Chan apa-apa tu dia sama nama. So kita kena ada satu indikator untuk membezakannya. Jika senarai rujukan merangkumi penerbitan oleh 2 orang atau lebih yang namanya sama, masukkan nama penuh dan parab pengarang-pengarang itu di dalam setiap rujukan teks untuk mengelakkan kekeliruan. Okey, contohnya David Beckham dan Victoria Beckham menulis bersama. Okey, so rujukannya ialah Beckham, David, yang ni Beckham, Victoria. Okey. Kalau orang Melayu, Khalid Ahmad, Khalid Yusof. Boleh? Jika pelbagai rujukan, dia banyak, dalam satu perenggan tu dia merujuk lebih daripada 1, lebih daripada 2, yang ditulis bersama dipisahkan dengan tanda koma bertitik, semikolon. Dan susunan rujukan hendaklah ditulis mengikut urutan abjad. Semikolon. Okey, pastikan semikolon ni lah. Untuk memisahkan multi rujukan, pelbagai rujukan. Merujuk kepada pelbagai rujukan. Okay. So dia kena A, K. ABC dulu lah. Okay. Urutan abjad. Bukan urutan tahun, urutan abjad. Untuk lebih daripada satu rujukan oleh pengarang yang sama, tahunnya dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya Dr. Jamaluddin dia tulis benda sama, benda berlainan, tapi tahun tu pun berlainan. Jamaluddin 2007, Jamaluddin 2009, Jamaluddin 2012. Jika pengarang sama, tahun pun sama, berturut-turut dalam setahun tu dia buat 10 rujukan ataupun 10 buku dia buat. So rujukannya kena buat Syam 2010 A, 2010 B.
Macam tu. Okey. Rujukan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Okay. Al-Quran, nama dan nombor surah serta nombor ayat. Contohnya Al-Quran, Al-Baqarah. Al-Baqarah terletak pada nombor 2, nombor ayat berapa-berapa. Ataupun 2-2. Ataupun 2, ini 2. Rujukan pada hadis boleh diterangkan pada nota kaki. Al-Bukhari, nama kitab dan nama bab. Nama Al-Kitab Al-Hadis. Al-Bukhari, Sahih Bukhari, kitab iman, bab solat. Something gitulah. Okay. Dia ada macam ni. Jadi kita hadis dia ada macam ni. Jika awak buat merujuk kepada SPSS ataupun perisian manual, so awak boleh buat lah. Kalau awak buat SPSS 2012. Apa lagi Vivo 2012. 2021. So boleh buat lah. So, tapi kalau macam awak merujuk kepada PDF, tak rujuk pada PDF. Perisian. Okay. Kalau macam ada perisian, macam ni lah. Okay, kita tak pakai kecuali untuk menerangkan benda-benda yang perlu je lah, yang penting. Contohnya maqasid syariah. So awak nak buat apa definisi maqasid syariah di nota kaki, boleh. Tapi sama juga di akhir ataupun di depan dia kena ada rujukan. Dia kena buat authority system lah. Okay. Okay, habis berkenaan dengan rujukan dalam teks ataupun rujukan dalam perenggan lah. Okay, habis kita terus pergi kepada senarai rujukan. Okay, sistem pengenalan tarikh yang digunakan dalam teks hendaklah diberikan sumber rujukan yang lengkap. Tadi awak bagi tu nama dengan tahun saja. Tapi untuk senarai rujukan, dia bukan setakat nama dan tahun. So dia lebih ada detail dia lah. Rujukan yang lengkap. Okay, senarai ini diberi nama rujukan dan ditaip dalam bahagian akhir tesis sebelum bahagian lampiran. Kalau macam ada lampiran, so lampiran tu duduk belakang sekali lah. Kalau macam tak ada lampiran, rujukan tu duduk belakang sekali. Okay. Begitu juga dengan penulisan tesis gaya Yunizar pun hanya menggunakan senarai rujukan dan bukan bibliografi. Bibliografi ni dia macam apa? Bibliografi dia buku penting bidang tersebut. Okay. Tapi kadang-kadang kita tak rujuk. Kita tak rujuk, so kita tak perlu masukkan dalam senarai rujukan lah. Dia contohnya macam benda penting tapi kita tak rujuk. Tapi benda tu biasanya biasanya dia akan ada dalam bidang. Tapi kita tak rujuk situ. Itu bibliografi. So kita tak pakai bibliografi, kita hanya pakai tu je lah. Okay, sekejap Saya ada call sekejap. Okey, dalam senarai rujukan,
Maklumat daripada buku, jurnal, akhbar, temu bual dan sebagainya tidak dikelaskan atau dikategorikan kecuali dalam bidang sejarah. Itu pun jika diperlukan. Tapi bidang sejarah pun tak diperlukan macam tu. Okay, so kita tak perlu buat jurnal-jurnal, buku-buku. Kita tak klasik, kita tak kategorikan. Kita senaraikan semua je mengikut abjad. Okay, kita tidak ada kelas dan tidak ada kategori. Penaipan senarai rujukan hendaklah dibuat selang satu baris. Ini 1/0. Dia tak perlu dia tak perlu 1/5 spacing. Dia kena 1/0 spacing. Senarai rujukan hendaklah ditaip mengikut sistem pengarang tarikh gaya UKM. Okey, gaya UKM ni dia follow gaya Chicago kalau saya. So sama je Chicago dengan UKM, dengan apa pun lebih kurang sama. Okey, bahasa bahan rujukan. Bahasa bahan rujukan kecuali bahasa Inggeris dan bahasa Arab yang berlainan daripada bahasa yang digunakan dalam tesis hendaklah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu seperti berikut. Kalau bahasa Inggeris tak perlu. Kalau baca bahasa Siam, awak kena transliterasi, tetapi kena kena maknakan sekali. Wak Sayam naik Kelantan. Terjemahan dia ialah Biara Siam di Kelantan. Dalam Chulalongkorn Journal Buddhist Studies. Okey. Ni apa bahasa apa ni? Bahasa Islam Kokar Maresa ni Niru Bokoyata. Yang ni tak silap saya macam Siam ke Thailand ke. Saya tak pasti apa dia punya ni. Dia punya bahasa ni, tapi dia kena transliterasi lah. Begitu juga dengan bahasa Arab. Bahasa Arab pun kena transliterasi juga. Okey, transliterasi. Judul karya dalam bahasa Arab hendaklah ditransliterasikan. Okey. Kita ada jadual transliterasi, nanti saya akan bagi sekali. Terdapat dua kaedah mentransliterasi Arab Umi, iaitu kaedah sebutan dan kaedah askara. Contohnya kalau macam kaedah sebut, kita pakai kaedah askara je. Kaedah sebutan kita tak pakai. Contohnya Asyam fi as-sama. So Asyam lah. Dia bukannya Asyam. Al-Sam. Kita tulis je Al. Kena ada Al lah depan. Walaupun macam Al-Quran dan As-Sunnah kan. Sepatutnya kalau macam sebut Al-Quran dan As-Sunnah. AS. Tapi kita pakai semua Al. Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey, penulisan nama pengarang. Nama pengarang hendaklah ditaip dengan lengkap seperti yang tercetak pada halaman judul sebuah karya atau halaman maklumat hak cipta yang mengandungi data pengkatalogan dalam penerbitan tanpa pangkat ataupun gelaran. Okay, contohnya macam Nur Safwan, Dr. Nur Safwan bin Cik Noh. So hanya ambil Nur Safwan Cik Noh sahaja. Doktor tak perlu ambil, bin pun tak perlu ambil. Binti pun tak perlu ambil, haji tak perlu ambil. Kalau aja Datuk Dr. Haji Nur Safwan bin Cik Noh. Okey, ataupun bin Haji Muhammad. Ataupun bin Haji Cik Noh. So tak perlu ambil. Yang gelaran tu, pangkat semua tu tak perlu ambil. Okay? Hanya ambil nama dia sebenar saja. Okey. Nama pengarang barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan dahulu kepada nama keluarga sahaja. Nama selainnya hendaklah menggunakan parab. Parab ni initial. Contohnya JWW Bush. JWW itu ialah parab, initial. James Bond. Apa? James Bond. James Bond, Bond, J. Okay? J itulah parab. Dia initial. Parab hendaklah ditaip selepas nama keluarga dan didahului dengan tanda koma. Contohnya, Humphrey John Maul Bowen ataupun SJM Bowen hendaklah ditaip sebagai Bowen, SJM. John Fitzgerald Kennedy ataupun JF Kennedy hendaklah ditaip sebagai Kennedy, JF.
Okay, Lee Chong Wei. Nama family dia ialah Lee. So kita buat Lee CW. Lee Chong Wei. Tapi initial dia LCW. Lee Chong Wei. Nama pengarang Arab hendaklah ditaik mengikut nama keluarga. Kalau macam nama keluarga dia Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tabrani. Ditaik sebagai At-Tabrani, Sulaiman Ibnu Ahmad. Okey. Dan benda tu kita kena setarakan di huruf T. Jangan kita letak dalam huruf A pula. Contoh nama yang dikenali. Taqiyuddin Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Ditaik sebagai Ibnu Taimiyah. Omar Taqiyuddin. Okey, Taqiyuddin Ahmad Ibnu Abdul Halim lah. Okey, nama pengarang Melayu yang ditaik dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Nama yang menggunakan parab hendaklah ditaik seperti berikut. Dengan kata lain, parab mesti terletak selepas nama. Contohnya, Zakri AH ditaik sebagai Zakri AH. Bakar MAA ditaik sebagai Bakar, MAA. HM Dahlan ditaik sebagai Dahlan, HM. Patutnya Hamka ditaik sebagai kita boleh nak taik sebagai Hamka pun boleh, nak taik sebagai Haji Amrullah Karim. Apa dah A di depan tu. Okey, so dia ada Hamka, jadi Hamka. Nama pengarang Cina yang ditaik dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Ding Chou Ming ditaik bagi Ding, Chu Ming. So Ding ni nama family dia. Mungkin adik dia nama Ding Chou Mang. Macam tu lah. Ding Chou Ming di sebagainya lah. Nama pengarang Cina yang menggunakan nama parab hendaklah ditaik seperti berikut. Dengan kata lain, parab mesti terletak selepas nama. HS Lee ditaik sebagai Lee, HS. Macam Lee Chong Wei. Lee, CW. Jika pengarang Cina dengan nama Kristian hendaklah ditaik dengan menggunakan parab seperti berikut. Edward Lim Hak T ditaik sebagai Lim family dia. Edward ni nama dia. Tapi nama Kristian. Tapi dia masih mengekal nama family lah. Orang Cina dia masih mengekalkan nama family. Okay. Nama pengarang India yang ditaik dengan lengkap adalah dikekalkan. S. Bhaskaran, dia letakkan Bhaskaran S. Contohnya Amitabh Bachchan. Apa? Nama family dia apa? Bachchan lah kan? So Bachchan lah. Bachchan, A. Nama pengarang Indonesia yang ditaik dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Winati Partaningrat, Partaningrat W. Okey, nama pengarang Indonesia yang menggunakan parab hendaklah ditaik seperti berikut. Dengan kata lain, parab terletak di selepas nama. RF Saragih ditaik sebagai Saragih, RF. Nama pengarang pribumi Sabah Sarawak yang ditaik dengan lengkap hendaklah dikekalkan. James Anak Bachchan ditaik James Bachchan. Anak ni tak perlu. Dia macam bin lah. Macam ada India, AL, anak lelaki, anak perempuan. So, anak lelaki, anak perempuan tu buang. James Bachchan ditaik sebagai James Bachchan. Okey. Penulisan judul bahan rujukan. Judul bahan rujukan sama ada buku, jurnal, proceeding ataupun laporan teknik hendaklah ditaik condong menggunakan huruf besar pada setiap huruf pertama perkataan dan seterusnya huruf kecil lah di depan dia besar. Untuk mengkalah artikel hanya huruf perkataan pertama saja menggunakan huruf besar. Perkataan lain adalah menggunakan huruf kecil kecuali singkatan dan nama khas yang menggunakan huruf besar.
Penggunaan penulisan nama jurnal perlu diselaraskan pada keseluruhan tesis. Sama ada menggunakan nama penuh atau nama singkatan. Sekiranya menggunakan nama singkatan, perlulah menggunakan singkatan yang dikenali mengikut tajuk. Okay. Kalau buku, bukulah. Kalau judul, jurnal, dia ada nama jurnal ni. Kadang-kadang macam Islamiat. Islamiat, dia ada belakang dia lagi sebenarnya. Islamic Studies Journal. Okay. Makalah atau artikel, tajuk makalah tu pendek, tajuk makalah tu lebih tepat dia huruf besar, yang lain kecil, kecuali kata nama khas. Okay. Susunan judul karya Inggeris tanpa pengarang dalam rujukan yang dijudul dengan perkataan A, another hendaklah dibuat mengikut susunan abjad perkataan menyusulinya. Okay. Tertib rujukan. Sebenarnya rujukan disusun mengikut abjad melainkan Al-Quran. Al-Quran itu atas sekali lah. Rujukan seorang pengarang mendahului rujukan lain lebih daripada seorang pengarang jika pengarang yang pertamanya sama. Samsani, Samsani yang Jamaluddin Jahi. Rujukan yang pengarang yang pertamanya sama tetapi pengarang kedua dan ketiga berbeza disusun mengikut abjad nama pengarang kedua dan seterusnya. Okay, contohnya Jamaluddin Jahi, Adi Arifin, Azhan Awang, Qadaruddin dan Muhammad Rizal Razman. Okay, tengok dalam buku dia lah macam mana. Rujukan pengarang yang sama disusun mengikut tahun penerbitan. Okay, macam Dr. Jamal apa-apa ni, dia tulis 2 tahun, 1999 dan 2001. So, kena tulis 2 penuh lah. Okay. Rujukan pengarang yang sama dengan tahun penerbitan yang sama disusun mengikut urutan yang disebut dalam teks. Contohnya, yang tadi Sam 1993, Sam 1993. Orang sama, tahun pun sama. Ia dibezakan dengan huruf A dengan huruf B. Okay. Rujukan dua pengarang yang mempunyai nama yang sama disusun mengikut abjad nama bapa dan nama parab pertama. Contohnya Ibrahim Abdullah 2004, Ibrahim Baba 2003. So, bukan tahun yang membezakan dia punya susunan, tetapi abjad ni yang membezakan susunan. So, walaupun Baba ditulis dulu, tetapi nama dia B. Berbanding dengan Abdullah ni, so Abdullah di depan lah. Okay. Ini adalah rukun asas ataupun cara menulis rujukan yang lengkap untuk buku. Dia kena, inilah dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih kurang 8 rukun lah. Okay. Yang mula-mula ialah nama pengarang, titik, space, tahun, titik, space, judul buku, disondongkan, diikuti dengan notah, penyunting, penyusun, penterjemah jika ada, kalau tak ada tak apalah, diikuti dengan notah, nama siri buku dan jilid atau bilangan dalam siri, jika ada diikuti dengan notah, titik, kalau ada edisi, tulis add je, add titik ke test. Sekian, diikuti dengan notah. Bilangan jilid pun sama, diikuti dengan notah. Tempat terbit, diikuti tempat diikuti titik tindih. Jika terdapat lebih daripada satu tempat terbit digunakan, tempat yang pertama, contohnya New York, London, Paris, tidak ada New York saja.
So, dipublish di pelbagai negara, tetapi yang mula-mula tu apa? Judul depan apa? Kita tarik depan tu je lah. Lepas tu penerbit. Lepas titik pilih tu penerbit, nama-nama penerbit lah. Contohnya DBP ke, Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun JAKIM. Ataupun apa-apa lah penerbit. Al-Hijrah ke apa. Kalau ada syarikat penerbitan. Okay. Ini contohnya. Pengarang seorang, Arinawati je. Bukan nama sebenar, nama dia lain. Titik, lepas Arinawati titik. 1991 titik. Memoir Arinawati, Endar Gulingku, titik. Bagi titik ni tempat terbit, ni penerbit. So tempat terbit, titik pilih. Okey? Jelas? Jika pengarang bersama, pun sama kes dia. Uh, jangan ada lebih daripada 3 ataupun 4, 5, 6. Jangan buat Abdul Samad et al pula. Lepas tu awak kena senaraikan semua. Siapakah itu et al? Abdul Samad, Syahrul Idrus, Ahmad Faris, Abdul Hadi. Barulah titik, tahun, titik. Dan tajuk dia seterusnya lah. Tajuk buku tersebut diterbitkan dibagi penerbitan Universiti Bahasa Malaysia. Macam Indonesia, saya pakai Kuala Nerus, saya tak pakai Global Badak. Kuala Nerus, titik tiga, penerbit universiti. Atau penerbit Uniza lah. Okay? Ini juga pengarang bersama. Jika ada edisi baru ataupun edisi ulang cetak, edisi kita tulis edisi. ID titik. Contohnya Buckley, TB, titik, 965, tajuk buku, ulang cetak, Kuala Lumpur ataupun UM. Okay? UM pun sepatutnya pakai Putrajaya, tak pakai Putrajaya, pakai Kuala Lumpur. Jika ada karya yang dikenali menurut judul, contohnya Al-Quran, kamus, buku apa nama tu, Dewan Bahasa, buku Kamu Dewan, itu tersahur lah tu. Buku yang dikenali menurut judul. So, dia boleh letak di depan. Kamu Dewan, 1991. Kalau ada edisi lah. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Ensiklopedia, kamus, atlas, karya yang dikenali menurut judul. So, kena letak bawah ni lah. Okay. Jika ada rujukan kepada hadis, ditulis menurut pengumpulan hadis. Contohnya Tabrani, Sulaiman Ibn Ahmad, titik, tahun, tajuk buku, tidak diterbitkan, di mana diterbitkan, negara mana terbit, dan apa penerbit. Itulah. Okay. Jika susunan, karya susunan PNYS, penyusun, kami, karya suntingan pun sama, kita ada PNYT, penyelenggaraan berbilang jilid, kalau macam ada satu jilid satu, kita JIL je. Titik satu. Jilid JIL titik dua. Jam masa ni dan 3. Macam tu.
Terjemahan macam ni pula. Battle. Masa bila battle dia menulis bahasa Indonesia atau masa bila battle dia tulis bahasa Melayu. So, ada orang Indonesia terjemah tu. Atau ada orang kita terjemah. Tapi yang Indonesia terjemah. Sebab kita tak kuat sangat aspek terjemahan. Okay? Jika ada nama samaran, Arenawati, kena nama samaran lah. Karismas, apa lagi? Nama-nama samaran. Ini monograf. Ini monograf. Bab dalam buku kena nama dia, tahun. Ni punya pesan ni ialah artikel dia. Artikel jurnal tersebut atau artikel bab dalam buku ni. Ni nama buku. Okay. List sama. Jadi saya ada singkatannya. Mungkin boleh minta dengan saya nantilah. Karya tanpa tarikh, tanpa tahun, tanpa tahun, tanpa tarikh dan tahu tarikh samalah. Tanpa tempat dan tanpa penerbit. Okey, kalau TTH, TTP, TPT. Dia tak jumpa dia punya penerbit kat mana. So dia boleh agak tahun tu tak apa, Mesir kat mana-mana lah. Okey. Kira menawan kalau ada boleh masukkan. Ini fakulti punya, kalau ada kerajaan Kelantan, kerajaan Terengganu, waktu ambil penerbitan sendiri, so boleh letak macam ni lah. Ini warta. Warta negeri mana tak lah, jangan awak tulis negeri Johor pula. Negeri Johor je. Kalau Kelantan, Kelantan je lah. Kalau ada warta. So, kena beza lah warta ni apa, notis tu apa, surat tu apa, macam-macam lah. Okay. Kalau ada pertubuhan antarabangsa, boleh letak macam ni. PBB, UNESCO, macam-macam lah. Okay, yang ni rukun ataupun apa yang perlu ada dalam nak quoting makalah dalam satu-satu jurnal. Takutlah salah satu jurnal, nama pengarang, tahun, tajuk makalah, judul jurnal, maklumat, nombor keluaran serta halaman keseluruhan makalah. Okay, contohnya macam ni. Andana Stuti Mukhtar 2002 gabungan pembelekuan pelenturan dalam perjalanan nilai kelihatan patah seramik alumia. Okay. Nama jurnal ni tahun apa dia punya bukan isu volume jilid ni ialah isu. Ikut pengarang bersama pun sama, buat macam tu je. Okay. Pengarang ramai, kalau ramai 10 orang pun kena sedarakan belaka. Okay, ini makalah dalam proceeding ataupun makalah dalam kerja seminar. Nama pegawai terlibat, ada 10 orang, 10 orang lah pegawai terlibat. Lepas tu tahun, tajuk tesis tu atau tajuk makalah, dan barulah proceeding.
makalah tersebut. Jika dalam majalah atau buletin ada tadi kalau buat majalah Sarawak Azhar. So macam inilah cara merujuknya. Okey. Makalah berita dalam akhbar. Ataupun surat kepada editor. Kita boleh tulis buat siapa pengarang, tahun, tajuk apa yang dia bincang. Lepas tu titik tindih, titik, bukan titik je. New Science Environment, okay. NST, tahun, muka surat berapa? Muka surat 20. Boleh eh? Kalau tanpa pengarang tanpa penulis, kita boleh anon je lah. Biasanya akhbar dia tak ada dia tak ada apa nama, dia tak ada pengarang. Kita tak kenal pengarang dia siapa yang tulis berita akhbar tu. Kadang-kadang dia ada letak, kadang-kadang dia tak letak. So yang tak letak, kita tulis anon je lah. Okay. Berita dalam akhbar, berita rancangan dengan nama penulis. Okay. So dia boleh ni lah. Dia boleh tulis penerbit, nama penerbit ni. Apa nama judul ni? New Science Roman. New Street Time. Science Roman pula. Okay, ni berita. Kalau ada dalam berita, booking boleh ambil. Enon 1992, syarikat Itali akan sediakan radar kawalan laluan udara. Titik, Utusan Melayu. Utusan Malaysia, 30 Oktober, dia punya muka surat 3. Surat kepada editor pun ada. Jika awak rujuk umum kepada akhbar, so dia boleh buat macam ni lah. Kita tak tahu berita mana-mana, tapi dia rujuk umum je. Sekarang berlaku fenomena apa-apa, so boleh letak sini lah. Ini cara rujukan akhbar. Filem, video atau slide pun boleh. Nama pengarah filem adalah detail sekiranya pengarah tersebut itu diketahui. Contohnya Alibaba Bujang Lapuk. Okey, tapi kita tak tahulah dia punya siapa pengarang. Ini filem. Kalau macam ada siapa yang buat Tujuh Petala Langit, berkata siapa yang buat tentang buku, boleh buat lah. Filem wanita berkalung sorban, boleh letak tahun bila dia terbit, dia muncul tahun bila, jenis filem tersebut, kalau apa nama, kalau apa nama, satu lagi tu, filem tapi dokumentari lah, dokumentari lah, drama dokumentari. Okay. Video macam ni, video dalam internet boleh ambil, video dalam YouTube boleh ambil, like pun macam ni pun boleh buat. Okay. Lagu pun boleh, macam ada yang nak buat kajian berkenaan nasyid Malaysia, boleh. Ataupun lagu nasyid berunsurkan wanita di Malaysia, boleh. Rujukan dia buku-buku jodoh-jodoh nasyid tu dalam ni lah. Dan kita boleh buat macam ni. Dia punya cara rujuk. Okey, bahan tidak terbit, berikan maklumat yang lengkap, nama pengarang dan tahun. Judul, nama folio, nama kotak tempat simpan atau mana-mana tanda pengenalan yang lain. Nama koleksi, nama tempat, institusi, bandar, negeri, bahan tersebut dihasilkan, disimpan, diikuti dengan koma, diikut tarikh. Okay. Jika tesis ataupun latih ilmiah ataupun apa-apalah penulisan akademik, dia buat macam ni. Nama pelajar, tahun, lepas tu tajuk dia apa,
Dia kena masukkan di sini. Lepas tu tulis tesis Dr. Falsafah Jabatan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey. Satu contoh lah sebab dia tidak terbit. Dia tidak diterbit, tidak dipublish. Dia hanya tesis Dr. Falsafah saja. Kalau awak ada manuskrip asal yang ada yang dah dikod, boleh tulislah Hamzah Fansuri tanpa tahun, apa dia, syarat Sikin, MSS berapa, kod dia lah. Dan manuskrip ni terletak di mana? Kalau letak di Leiden, Leiden lah. Kalau letak di UKM, UKM. Kalau letak di UIA, UIA. Macam tu. Okey, ni persidangan. Lepas kerja abstrak, persidangan dan sebagainya. So, nama, tahun, artikel, tajuk peta kerja. Okey, persidangan ni boleh tulis penuh. Okay, anjuran apa, dia buat kat mana, pada tarikh bila. Okay. Laporan teknik pun kita ada, kalau ada lah, tapi biasanya tak ada laporan teknik ni. Minit mesyuarat, kertas kerja, laporan dan minit mesyuarat pun boleh. Okey, untuk temu bual, individu yang ditemu bual adalah tokoh yang berwibawa dalam bidang berkenaan. Yang diambil kawan-kawan awak di temu bual. Nak menilai apa sekian-sekian gitulah. Tapi dia bukan pakar bidang. Dia kena orang yang berwibawa dalam pakar bidang tersebut lah. Baru boleh tanya. Contohnya macam ni, sejarah perubahan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dia kena tajuk temu bual tu apa. Awak nak tanya apa tentang kepada penemu bual tu lah. Dan cara menulis macam ni. Nama, tahun, tajuk temu bual, dilakukan di mana, lepas tu temu bual 2012 Mei. Okey. Ini manual, kalau kita ada SPSS, boleh pakai inilah. Okey, bahan rujukan elektronik. Bahan rujukan elektronik seperti CD-ROM, laman sesawang, pekalan data sesawang, jurnal elektronik dan mail elektronik yang adalah mengikut maklumat berikut. Nama pengarang, tahun, tajuk makalah, tajuk jurnal, nombor jilid, nombor keluaran, halaman seluruh makalah, diikuti dengan nota, tapak, jejak fail atau tanpa garis bawah. So kita kena copy daripada atas tu. Dia punya address tu kita kena copy, paste. Lepas tu kita capai, retrieve bila-bila. Kita capai itu bila. Okay? Macam ni lah. Kalau ada. Ini juga ada undang-undang. Yang ni boleh baca sendiri. Saya jangan nak ajar yang ni. Kes-kes perkapalan pun boleh. Okay, macam ni. Nama popular kes. Nama popular bagi setiap kes yang dirujuk hendaklah digunakan dan hendaklah ditaik di dalam tanda kurung lepas rujukan penuh awal. Macam ni lah. Okay, sebutan kes dalam catatan bawah pun boleh. Okay, yang ni bukan kita lah ni. Yang ni budak syariah. Budak syariah aku jarang buat benda ni. Kerja Islam jarang sangat buat benda ni. Okay. Habis. Untuk rujukan di belakang habis. Ada nak tanya tak? Kita masih ada setengah jam lagi untuk kita tamatkan kita punya bengkel.
Ada nak tanya berkenaan dengan rujukan? Sila. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz, andai kata kalau kita rujukan tu dia ada dua bahasa, satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Kita nak kena tulis dua-dua sekali ke? Ke pilih bahasa Melayu je? Biasanya pun tengok mana yang asal lah. Kalau macam jangan awak rujuk buat mana? Bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Hello? Okey Ustaz, okey. Awak nak tulis dua-dua, pun boleh, nak tulis salah satu pun boleh. Mana yang awak rujuk? Okey? Okey, satu lagi soalan, kalau dia ada dua jenis tahun, macam ada tahun contoh macam 1423 Hijrah atau 2002 Masihi. Kita nak kena tulis 2002 Masihi ke ataupun Masihi tulis je. Masihi je. Okey, tu je Ustaz. Okey, lain. Ustaz nak tanya, kena dengan rujuk yang buku kan, buku kalau 3 pengarang atau lebih kita letak et al tu kan. Et al tu kita letak dalam paragraf je kan, bukan dekat bawah ni, bukan rujukan bawah kan. Ada tak tu? Betul. Dekat dalam teks je. Et al tu dalam teks. Rujukan di belakang sekali tu kena penuh. Siapa itu et al? Faham? Terima kasih Doktor. Okey. Ada nak tanya? Okey, kalau tak ada orang nak tanya, kita akan stop. Kita akan perbincangan kita ni ataupun bengkel kita pada hari ini pukul 12 tepat. Okey? Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Saya nak tanya untuk rujukan Al-Quran dan Hadis tapi dalam konteks ayat, bukan rujukan di akhir tu. Maksudnya kita tulis ayat Quran, contoh seperti mana firman Allah, lepas tu ayat Quran, kanan bawah kan? Kanan bawah tu baru tulis surah apa, ayat berapa? Macam tu. Tak, kalau macam boleh tulis direct tu boleh Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah apa-apa, bilangan surah, bukan bilangan surah, bilangan apa? Bilangan surah lah. Surah tu terletak di nombor berapa? Kalau 5, kalau 4, 3, sekian, 114 lah. Dan titik-titik ni ayat berapa ambil. Dan boleh terus pada ayat dan rujukan dan terjemahan dia. Kalau awak tak ada bagi terjemahan pun tak apa. Kira boleh buat dua cara lah Satu cara lah lebih senang. Dua cara tu serabut. Awak kena pakai footnote pula. Pening kepala je. Jadi better yang macam tu lah. Kita terus tulis. Better yang terus tulis lah. Hadis pun sama lah Sama juga. Ya, terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, nak tanya last. Ya. Dalam tesis, rujukan yang terbaik berapa Ustaz?
Terbaik 100, 200. Jumlah rujukan ke? Jumlah rujukan Sebanyak untuk mungkin lah. sebanyak mungkin. Okay. Ustaz, semua pensyarah Unisa pakai UKM? Ya. Kalau tidak boleh pakai apa? ATA Star lebih kurang sama juga. Ikut pada penyelia juga Ustaz? Ustaz. Tapi kalau pakai ATA Star dengan Chicago Star, dia tak ada beza sangat. Dia beza dia koma je. Kalau macam di dalam teks lah, kalau macam di belakang sama je. Senarai rujukan belakang sama, tapi kalau macam senarai rujukan dalam teks, dia ada koma. Lepas nama tu dia ada koma. Nama, koma, tahun. Macam tu lah. Koma tu yang bezanya. Okay, so saya ada Ami dia private message saya ni, dia hadis-hadis berkaitan kehidupan rumah tangga Rasulullah, kajian hukum hakan dan nilai pendidikan. So bagaimana pecahan bab yang saya buat. So better awak buat yang ni hukum hakan dan nilai pendidikan. Okey, yang pertama awak senaraikan hadis berkenaan dengan rumah tangga Rasulullah. Yang kedua, bab 1 proposal, bab 2 hadis-hadis berkenaan dengan kehidupan Rasulullah, kehidupan rumah tangga Rasulullah. Ketiga, bab 3 hukum hakan, dan bab 4 nilai pendidikan hadis tersebut. Bab 5 penutup. Ada buat macam tu juga. Okay. So, ada lagi nak tanya tentang rujukan? Okay. Ada dah? Okay, kalau dah tak ada, kita sudahi banking kita pada hari ini dengan tasbih kafarah surah Al-As. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz. 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 Wah.